Nabi SAW memberitahu kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, temuilah aku di Telaga Al-Kautsar. Yang keduanya, andai kamu mahu mencariku, temuilah aku di titian Siratal Mustaqim. Kalau kamu mahu mencariku, temuilah aku di mizan, di pertimbangan yaumil hisab, pada hari penghisaban di akhirat, di padang mahsyar nanti. Inilah 3 tempat Nabi SAW akan berada, akan memberikan syafaatnya yang tidak diberi kepada umat-umat yang lain. Nabi-nabi mereka, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada kaum mereka, kepada pengikut-pengikut mereka, kepada umat mereka. Hanya umat Nabi Muhammad SAW keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad SAW, dan keberuntungan yang besar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita boleh memohon pertolongan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Di sinilah letak cinta dan kasihnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Tidakkah kita perlu untuk cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad SAW? Masihkah kita mahu bermain-main dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Masihkah kita tidak mahu untuk membela dengan jiwa dan raga kita, harta benda kita dan nyawa kita untuk membela Allah dan juga Rasul SAW, mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambung. Ini hanya gambaran sahaja, sahabat-sahabat sekalian, ya, bagaimana di padang mahsyar nanti ada timbangan, ya, ada mizan, ada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala akan timbang semua amalan-amalan kita sewaktu kita hidup di atas muka bumi ini. Setiap waktu, setiap detik, segala amalan, perkataan, perbuatan kita, semuanya akan dihisap dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa kepada dosa-dosa kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa terhadap segala perbuatan, perkataan yang telah kita ucapkan dan kita perbuat semasa hidup di atas muka bumi ini. Dikala semua manusia dihimpunkan di padang mahsyar dengan matahari yang hanya sejengkal, matahari yang begitu panas, tuan-tuan sekalian, kalaulah besi pun mencair, tuan-tuan sekalian, bagaimana dengan otak-otak manusia ini? Semuanya akan cair dan manusia pula perlu menunggu untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, tuan-tuan sekalian. Tetapi alangkah untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Kita fizikalnya terlalu kerdil, terlalu kecil dibanding kepada umat-umat yang lain. Umur mereka lebih panjang, sedangkan umur umat Nabi Muhammad SAW pendek-pendek. Namun begitu, tuan-tuan sekalian, kita adalah umat yang sangat bertuah kerana kita didahulukan untuk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding kepada umat-umat yang lain. Semakin lama berada di padang mahsyar, tuan-tuan, kita akan terbakar dengan matahari yang hanya sejengkal, tuan-tuan sekalian. Alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi umat yang pertama sekali untuk dihisap dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar daripada medan mahsyar ini. Sedangkan umat-umat yang lain akan tertunggu-tunggu berada di dalam terikan panas matahari, terbakar seluruh jiwa raganya, otaknya mendidih, tuan-tuan, ya, kerana panasnya matahari yang hanya sejengkal ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wahai umatku, ummati, kalau sekiranya kamu mahu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temuilah aku di mizan ini. Aku akan berada di mizan ini dan aku akan memberi pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya, pertolongannya untuk melepaskan umatnya daripada mizan kejahatan, mizan dosa yang akan dilontar dan dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beramal dengan amalan sunnah, yang memakai serban, yang memakai sugi, yang memakai segala benda yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan letakkan serbannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan suginya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan minyak wangi yang kita pakai kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengamalkan makanan-makanan sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan letakkan makanan-makanan sunnah itu di dalam mizan timbangan untuk memastikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat timbangan yang berat amalan kebaikannya, supaya dipersilakan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang tidak peduli kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak cinta dan kasih kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu memberi pertolongan kepada mereka? Bersyukurlah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita pada hari yang sangat menggerunkan dan sangat menakutkan ini, tuan-tuan sekalian. Pada hari ini manusia akan hidup selama-lamanya, sudah tidak ada kematian lagi, sahabat-sahabat sekalian. Keluar daripada mizan ini, orang-orang akan digiring, mizan kebaikannya yang banyak akan digiring, akan dihalau masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, manakala timbangan amalan yang jahat yang penuh dengan dosa dan noda akan digiring, akan dihalau oleh malaikat-malaikat masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, tuan-tuan sekalian, sudah tidak ada kematian lagi. Pada hari itu sudah tidak ada hari-hari rehat lagi, tuan-tuan. Hari itu ialah hari pembalasan. Kalau di dunia kita masih boleh berehat, kalau di dunia kita masih boleh tidur, kalau di dunia kita masih boleh lagi makan dan minum, tetapi di saat ini, pada hari ini, tuan-tuan sekalian, orang-orang yang dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihidangkan dengan hidangan-hidangan yang sangat istimewa daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang dicampakkan, dilontarkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memakan kayu-kayu yang berduri dan akan minum daripada danau-danau nanah yang busuk lagi menjijikkan. Itulah makanan, itulah minuman kepada ahli neraka. Wal'iyadzubillah, minta lindung kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia, pada hari pertama daripada nisfu Sya'ban ini, amalan kita ini, maka isilah, tuan-tuan, mulai daripada sekarang, azamlah sungguh-sungguh untuk kita rebut syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk kita rebut maghfirah Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhkan sejauh-jauhnya dosa-dosa dan juga kemungkaran maksiat yang mendatangkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berazamlah sahabat-sahabat sekalian, dengan niat yang jitu, dengan niat yang betul, dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita junjung Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita kibarkan panji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita akan diberikan kunci, dan kunci itulah yang akan dibukakan pintu-pintu syurga kepada orang yang memegang, memperjuang dan menjulang kalimah la ilaha illallah, kalimatul ulia, kalimah yang tertinggi di atas muka bumi ini. Saya rasa saya minta izin untuk berundur kerana saya tidak mampu untuk meneruskannya, walaupun kupasannya masih ada lagi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian hayatilah bacaan Al-Fatihah bukan main-main, sahabat.
bacaan Al-Fatihah ini adalah merupakan ringkasan daripada keseluruhan ayat Al-Quranul Karim. Bila Allah Ta'ala sebut Maliki Yaumiddin, itu sudah mewakili kepada semua perbahasan tentang Yaumil Qiyamah, tanda-tanda hari kiamat, alam kubur, ya, kemudian berlakunya, ya, padang mahsyar dan juga kehidupan syurga neraka, ya, semuanya terangkum di dalam, ya, ayat Maliki Yaumiddin. Jadi apabila kita membacanya dalam solat, tuan-tuan sekalian, ya, akan tergambar segala-galanya. Kehidupan di padang mahsyar, daripada azabnya, daripada syurganya, ya, semuanya tergambar kepada kita. Kepada siapa kita mahu memohon pertolongan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan jiwa dan raga kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, bila kita dengar